Okey ya, saya boleh mulakan. Mulai surah An-Nur dari ayat yang ke-6 ya. Baik, boleh catatkan makna dan siapa yang dah buat awal tu semak baliklah dan buat pembetulan ya. Baik, walladzina, dan orang-orang yang yarmuna, mereka menuduh, azwajahum, akan isteri-isteri mereka, walam yakun, dan tidak ia ada, lahum, bagi mereka, syuhada'a, saksi-saksi, illa, melainkan, ampusuhum, diri-diri mereka, fasyahadatu, maka kesaksian, ahadihim, salah seorang mereka, arba'u, 4 syahadati, kesaksian, bracket sumpah, billahi, dengan nama Allah, innahu, sesungguhnya ia, innahu, bahawasanya ia, la minas sadiqin, sungguh daripada orang-orang yang benar. Ayat yang ke-7, wal khamisu, dan yang kelima, anna, bahawasanya, laknatullahi, laknat Allah, alaihi, ke atasnya, ingkana, jika adalah ia, minal kazibin, daripada orang-orang yang berdusta. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-8, wa yadra'u, dan ia menolak, anha, darinya, al-azaba, akan azab, bahawa,
tashhada, ia bersaksi, arba'a, 4, syahadatin, kesaksian. Billahi, dengan nama Allah. Innahu, bahawasanya ia, lamina, sungguh daripada, al-kazibin, orang-orang yang berdusta. Itu ayat 8 ya. Ayat 9. Wal khamisu, dan yang kelima, anna, bahawasanya, ghadaballah, kemurkaan Allah, alaiha, ke atasnya, in, jika, kana, adalah ia, minas shadiqin, daripada orang-orang yang benar. Ayat 10. Walaulah, dan jikalau tidak, fadlullah, kurnia Allah, alaikum, atas kamu, warahmatuhu, dan rahmatnya, wa annallaha, dan bahawasanya Allah, tawwabun, yang amat menerima taubat, hakim, lagi amat bijaksana. Baik ya, semak semula. Dalam surah Nur, ya, mengesahkan banyak berkaitan dengan hal-hal yang ya tersirat, ya, dan juga berkaitan dengan hal-hal hukum. Ya. Jadi ya, cahaya itu maknanya menerangi. Jadi menerangi daripada kegelapan. Hukum-hukum yang samar, hukum-hukum jahiliyah, ya. Maka dengan datangnya Quran telah memberi satu sinar yang jelas berkaitan dengan hukum. Bukan hukum itu dicipta ya oleh manusia, tapi hukum ini ia datang daripada yang Maha Pencipta, yaitu Allah. Sekarang yang kita pelajari yaitu berkaitan dengan suami isteri. Suami isteri ini, ya, si suami menuduh si isteri itu berzina. Sedangkan ya, si suami ini, ya, dia tidak punya saksi. Dan seandainya si suami ini melihat istrinya berzina contohnya, tapi tak ada saksi yang boleh nak diketengahkan, maknanya benar dia melihat, ya.
Tapi ya terkadang suami itu hanya syak sahaja. Ya. Dia nampak istrinya ada bersama dengan seorang lelaki, sudah dituduh bahawa dia sudah berzina. Jadi hal macam ini dalam Islam ya ada satu hukum, iaitu kena mubalahah ataupun mula'anah. Iaitu mula'anah dengan mubalahah ni sama, mana saling melaknat. Ya, ini ada dalam Islam. Tapi kalau ya acara-acara ya sumpah laknat yang ada sekarang ini, itu tidak ada dalam syariat. Ya, yang ada dalam syariat ialah mula'anah atau mubalahah yang sebegini, iaitu berkaitan dengan suami isteri. Ya. Bukan yang semana yang kita nampak, kita lihat, ya. Kejap-kejap sumpah laknat, kejap-kejap sumpah laknat, acara sumpah laknat, ya. Nah, itu ya tidak ada dalam syariat. Ya. Jadi ya, yang ada iaitu tentang mubalaha ini atau mula'anah ini, iaitu hal berkaitan dengan suami isteri. Ya, bertelagah ya dalam tuduh menuduh. Ya. Baik, saya masuk mula ya. Bagaimana keadaannya? Wallazina, dan orang-orang yang yarmuna, mereka menuduh azwajahum, akan isteri-isteri mereka. Yang maknanya lelaki lah, suami menuduh isteri mereka. Walam yakun lahum syuhada, dan tidak ia ada bagi mereka saksi-saksi ila anfusuhum, melainkan diri-diri mereka. Maknanya dia tidak ada saksi, melainkan diri sendiri. Ya. Dia sendiri yang lihat contohnya. Ya. Jadi tak ada orang lain. Jadi dia tak dapatlah datangkan saksi. Ya. Sama ada dia benar melihat atau dia ya memang syak sahaja. Ya, tapi dia tuduh juga. Hal yang macam ini mahkamah syariah ya dia boleh ya meletakkan satu hukum yang ada semana di ya ajukan dalam Quran ataupun sunnah Rasul, iaitu fa syahadatu ahadihim, maka ya persaksian seseorang mereka arba'u syahada, 4 kesaksian. Yang dikatakan kesaksian di sini ialah dia kena bersumpah. Itu maksudnya. Dia kena bersumpah. Ya. Bersumpah 4 kali. Ya. 4 kali ini dengan kata-kata inna billahi ini, mana dengan nama Allah. Billahi ini demi Allah. Sorry ya, saya tadi terjemah apa ya? Dengan nama Allah ke demi Allah? Ya, kalau dengan nama Allah tukar dengan demi Allah ya. Demi Allah. Sebab ni kosong ya. Demi Allah, bahawasanya dia sungguh daripada orang-orang yang benar. Ya. Jadi dia kena bersumpah bahawa ya dirinya ya demi Allah, aku contohnya demi Allah, ya sesungguhnya aku daripada orang-orang yang benar. Dia kena bersumpah dengan mengatakan demi Allah, ataupun biasa kalau mahkamah syariah dia akan sebut 3 kali perkataan, iaitu wallahi, tallahi, wabillahi. Ya sesungguhnya aku daripada pihak yang benar. Contohnya itu ya, ataupun sungguh aku daripada orang-orang yang benar. Kemudian yang kelima ya wal khamisu, dan yang kelima, yang keempat tu sumpahnya sumpah mengatakan ya pihak diri si suami ini adalah pihak yang betul, yang benar. Wal khamisu, dan yang kelima, anna laknatallahi alaihi in kana minal kazibin. Ya, yang kelima sumpah laknat dia ya dengan kata-kata juga demi Allah, bahawasanya laknat Allah ke atasnya jika adalah ia daripada orang-orang yang berdusta. Maksudnya pihak si suami ini ya akan mengatakan yang kelima ini ya sesungguhnya Allah akan melaknat aku. Macam kata bahasakan
ya, dengan kata-kata biasa, ya, demi Allah, sesungguhnya Allah akan melaknat aku jika aku berdusta. Ini sumpah yang kelima. Ya, ini adalah, ya, daripada pihak suami. Ya. Wa yadra'u anhal azabah, dan ia menolak darinya akan azab. Ya, antasyhada arba'a syahadatin, bahawa ia bersaksi 4 kesaksian. Billahi, dengan nama billahi tadi sama juga, ya. Demi Allah, betul kan, ya? Mungkin tersilap tadi, dengan nama Allah, demi Allah, ya. Sebab dengan nama Allah ni bukan qasam. Ya, demi Allah, itu baru qasam, sumpah. Demi Allah, innahu laminal kazibin, sesungguhnya bahawasanya dia sungguh daripada orang-orang yang berdusta. Si isteri ini juga, dia boleh menolak. Sama ada dia menolak dalam keadaan yang dia betul melakukan, tapi dia nak menolak tuduhan suami, ya, hanya, ya, sebab suami tidak ada saksi, walaupun dia memang buat betul. Ya, dia juga boleh menolak azab ini dengan bersumpah. Ya, bersumpah, ya, 4 kali sumpah mengatakan si suami itu berdusta. Ya, demi Allah, contohnya, wallahi tallahi wa billahi, contohnya, ya, demi Allah, ya, demi Allah tu, ya, dia akan mengatakan, katanya, ya, bahawasanya dia, iaitu suami dia tu, sungguh daripada orang-orang yang berdusta. Maknanya dia menolak. Ya, dia bohong. Suamiku adalah, dia bohong, dia dusta. Ya. Jadi sumpah-sumpah ini telah ditulis, ya, dia tinggal baca supaya sumpah itu benar-benar tersusun. Ya. Dia baca. Si isteri ini boleh menolak, sama ada di pihak yang benar atau dia di pihak yang salah. Ya, kalau dia nak menolak, ya, dia kena bersumpah. Tapi kalau dia buat dan dia nak mengaku salah, itu tak ada apa lagi lah, melainkan hukuman. Ya. Tapi kalau dia sama ada dia di pihak yang betul ataupun yang salah, dia juga, dia boleh menolak sebab hakim tak tahu. Ya. Dan suami juga tidak ada saksi. Ya. Jadi yang tahu siapa? Allah tahu. Ya. Sama ada si pihak isteri ini bohong ataupun benar. Ya. Baik, apa yang kelima? Dia kena sumpah. Yang tadi tu 4 kali macam tu, bersumpah berulang selama 4 kali. Wal khamisatah, dan yang kelima, anna khadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin, bahwasanya kemurkaan Allah atasnya jika adalah ia daripada orang-orang yang benar. Kalau disusunkan, ya, dia akan bersumpah wallahi, ya, bahwasanya murka Allah lah ke atasku, kemurkaan Allah lah menimpa ke atasku jika dia, suami itu, tergolong daripada orang-orang yang benar. Sumpah si isteri macam tu yang kelima. Ini namanya mula'anah, laknat melaknat antara suami dan isteri. Ya, si suami menuduh isterinya berzina. Ya, kes ini, ya. Tapi si suami tidak punya saksi. Jadi inilah yang ada dalam Islam, disebut mula'anah atau mubalahah. Ya. Tapi kalau yang kata majlis melaknat macam tu, yang ada tu tak ada, ya, tak ada dalam syariat. Oleh itu, ya, selepas itu, ya, selepas dia dah masing-masing, ya, melaknat, maka pihak hakim akan menceraikan dia selama-lamanya. Faham tak? Akibatnya, dia kena bercerai untuk selama-lamanya. Setelah itu, ya, ini akibatnya daripada laknat melaknat. Ya, sebab itu, ya, kalau si suami di pihak yang benar, tak apa. Kalau si suami di pihak hanya, ya, ragu-ragu, ya, agak-agak, ya, maka rasalah akibat daripada
perbuatan sumpah tadi. Ya. Allah akan menurunkan satu bala kepada yang berdosa, yang menipu menggunakan nama Allah. Menipu tapi menggunakan nama Allah. Jadi berhati-hatilah, jangan main-main dengan kalimah-kalimah sumpah. Kalau kita menipu dalam sumpah itu, kita takut kemurkaan itu akan menimpa kepada yang melakukan sumpah itu. Jangan main-main. Kalau benar, tak apa. Kalau hanya nak menegakkan kebatilan, biar orang percaya yang kita ini benar, kita bersumpah, ingat, bala daripada Allah yang kita tidak ketahui, akan mengenai kepada yang bersumpah itu. Ini faham ini baru ada dalam Islam dikatakan mula'anah, laknat melaknat. Tapi itulah kena maknanya kena menerima risiko. Risikonya kedua suami isteri ini kena berpisah untuk selama-lamanya. Baik, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Dan jikalau tidak kurnia Allah ke atas kamu dan rahmatnya, wa anallahu tawwabun hakim, dan bahwasanya Allah amat menerima taubat lagi amat bijaksana. Jadi ayat yang di awal ni macam tergantung kalau kita baca tu. Dan jikalau tidak kurnia Allah atas kamu dan rahmatnya, nampak dan kan tergantung. Sedangkan perkataan laula ni biasanya mempunyai jawab. Sepatutnya biasanya ada jawab. Jadi sudah tentulah dikatakan kalau tidak kurnia Allah ke atas kamu dan rahmatnya, sudah tentulah benda itu tidak akan dapat ditutup. Maknanya adanya mula'anah ini, sumpah laknat ini, maknanya si tertuduh yang tidak bersalah tidak terhukum kerana dia melakukan sumpah laknat ini. Itulah kurnia Allah dan rahmatnya. Kalau tidak kerana ini, tuduhan suami diterima sahaja oleh hakim, maka isteri terus dihukum. Bukankah ini satu kezaliman, sedangkan isterinya di pihak yang benar. Jadi itu dikatakan kelebihan dan rahmat Allah. Wa anallahu tawwabun hakim, dan bahwasanya Allah amat menerima taubat lagi amat bijaksana. Maknanya bagi yang bertaubat itu, bertaubatlah, Allah Maha menerima taubat. Dan Allah juga amat bijaksana, yaitu bijaksana tentang hal kesulitan-kesulitan yang dilakukan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah ini. Baik lagi ayat seterusnya, ayat yang ke-11. Baik, teruskan ayat yang ke-11. Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang ja'u, telah membawa mereka. Ja'a, ja'u ni, kalau ada bi biasa boleh bertukar dengan makna bawa. Kalau biasa makna datang. Tapi sesuaikanlah pada ayat. Kalau depannya ada bi macam ja'u bi. Biasa kalau dalam terjemah bertukar jadi makna membawa, itu tak ada salahnya. Bila bersambung dengan perkataan bi. Tapi kalau tak bersambung dengan bi, makna tetap datang. Iza ja'a nasrullah, itu
Ja'a di situ telah datang ia. Apabila telah datang ia oleh pertolongan Allah. Baik, sesungguhnya allazina orang-orang yang ja'u telah membawa mereka. Bil ifki, dengan berita bohong. Musbatun, satu golongan. Minkum, daripada kamu. La tahsabuhu, jangan kamu sangka akannya. Jangan kamu sangka akannya syarron, keburukan. Lakum, bagi kamu. Bal, bahkan. Huwa, dia. Khair, lebih khair, kebaikan. Lakum, bagi kamu. Likulli, bagi tiap-tiap. Imri'in, seseorang. Minhum, daripada mereka. Ma, apa yang. Iktasaba, telah mengusahakan ia. Tengok iktasaba ni, ni kita nampak berapa huruf? Ni 5 huruf. Alif kapta 3, sin ba 2. Iktasaba, ifta'ala. Ni bab kumasi. Iktasaba, yaktasibu, iktisaban. Baik, kita sambung lagi. Minal ismi, daripada dosa. Wallazi, dan orang yang. Tawalla, telah mengetuai ia. Telah mengetuai ia. Kibrahu, pembesaran. Bracket, penyebarannya. Minhum, daripada mereka. Lahu, baginya. Azabun azim, azab yang amat besar. Baik, saya mak semula. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang telah membawa mereka dengan kebohongan, segolongan daripada kamu. Mana segolongan daripada kamu ini ialah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik membawa berita bohong. Itu dikatakan ifkun atau ifkin. Dikatakan sebagai berita bohong.
daripada kamu. Ya, mereka ni adalah golongan-golongan munafik. Apa ceritanya kisah ayat ni? Iaitu tuduhan terhadap Ummul Mukminin, iaitu Aisyah. Aisyah Ummul Mukminin dituduh melakukan perbuatan tak baik dengan Safwan. Ketika itu di dalam satu peperangan. Satu peperangan ketika mereka balik dari peperangan. Si Aisyah katanya kehilangan kalung, atau dikatakan katanya dia terlelap, sehingga si Safwan yang terkebelakang ternampak Ummul Mukminin tertinggal. Maka dikejutkan ataupun dia hilang kalungnya. Mungkin dah dijumpai. Jadi dia pun terkebelakang daripada rombongan tentera. Didapati ia berdua. Maka orang-orang pun mengambil kesempatanlah menuduh Aisyah dan Safwan ini ada buat yang tak baik. Macam tu. Jadi hebohlah. Heboh sehingga membawa kepada cerita ini yang menggemparkan di Madinah. Ini cerita kisah Ummul Mukminin. Jadi turun ayat ini. Segolongan orang-orang mukmin yang membawakan cerita bohong ini. La tahsabuhu syarral lakum. Jangan kamu sangka akannya keburukan bagi kamu. Bal huwa khairul lakum. Bahkan ia adalah kebaikan bagi kamu. Kamu kena ingat bahawa sebenarnya itu adalah kebaikan buat orang yang dituduh. Dia tidak melakukan, dia tidak bersalah, tapi dia tuduh. Menambahkan Allah memberikan kebaikan, ganjaran buat orang yang menuduh-nuduh. Menambahkan ganjaran lebih lagi kepada orang yang dituduh. Itulah kebaikannya. Likullim ri'in minhum maktasaba minal ismi. Bagi tiap-tiap seorang daripada mereka apa yang telah mengusahakan ia daripada dosa. Maknanya siapa yang suka mendengar cerita sensasi macam tu dan diheboh-hebohkan, maka tanggunglah dosa masing-masing. Sebab benda yang tidak nampak hanya sebagai tuduhan saja. Maka yang menuduh-nuduh ini tanggunglah dosa. Wallazi tawalla kibrahu. Dan orang yang tawalla ni telah mengetuai ia akan kebesarannya. Kebesaran ni maknanya penyebarannya. Penyebaran berita itu daripada mereka, lahu baginya azabun azim. Bagi mereka azab yang amat besar. Ini dalam Quran memberitahu kalau cerita-cerita yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan tuduhan, zina, liwat, maknanya hal-hal yang macam ini kalau sampai kepada kita, sekarang lagi senanglah. Adanya WhatsApp, adanya itu, adanya ini, mudah sampai kat kita. Sampai kat kita, jangan kita pasing dekat grup kita. Sampai kat kita baca boleh, lepas tu kita padam. Jangan kita jadi ketua untuk menyebarkannya pula. Sebab kita tak nampak. Hanya orang hantar kepada kita, dituduh, menuduh si fulan itu. Jadi ini kena jaga-jaga. Jangan nak menambahkan dosa lagi. Dosa kita dah lah tak terbawa. Kita sebarkan lagi jadi ketua.
kita jadi admin. Kita sebarkan lagi kepada grup-grup. Ya. Grup-grup ni pun ya, percayalah dengan cerita bohong itu. Ya, siapa yang dapat dosa? Ya, kita dapat dosa bertambah-tambah. Ya, bersama dengan dosa yang dia pun menerima berita itu dan menyebarkan. Ya. Jadi dalam Islam, ya, Quran, dia mengajar, ya, supaya ya jangan kita termasuk golongan yang mengetuai penyebarannya. Ya, sebab dalam Islam kalau hal-hal yang sedemikian, ya, kita tak nampak, tak ada saksi. Apalagi kalau sekarang ini, ya, mahkamah tak jatuhkan hukum. Kita dah jatuhkan hukum, kita tuduh dan jatuhkan hukum, kan lagi teruk. Ya, kecuali mahkamah sudah jatuhkan hukum. Ya, itu lain. Kita bolehlah ia bercerita sebab mahkamah dah jatuhkan hukum. Ya, tapi ya, yang terjadi, ya, kebanyakannya, ya, mahkamah tak jatuhkan hukum, kita ya dah pandai jatuhkan hukum. Ya, dah pandai tuduh. Ini belajarlah surah Nur. Jadi akan datang lagi panjang, ya, ceritanya lagi mengenai tentang hal-hal yang dikisahkan tentang, ya, Aisyah dan Safwan ini, ya, insya-Allah. Jadi kita nak sambung apa, iaitu pelajaran soraf kita. Kita nak selesaikan, ya, kita punya latihan soraf, ya. Jadi boleh buka latihan tu dan tengok dan buat semakan. Okey, bab apa ya kita yang saya bagi itu, bab apa? Rubai mujarrad, ya. Jadi rubai mujarrad ini, ya, apa latihan dia? Tarjamah. Okey, ya. Sebelum itu saya akan bacakan dulu, ya. Rubai mujarrad saya katakan dia terbit 4 huruf. Bukan dia berasal daripada 3. Ya, sebab itu disebut mujarrad. Bila disebut mujarrad artinya dia asal. Mujarrad ni mana terbit. Mana dia memang terbit, lahir dia memang 4 huruf. Kalau disebut sulasi mujarrad, mana memang terbitnya 3 huruf. Ya. Tapi kalau lebih daripada 3 huruf, dia disebut, ya, rubai mazid contohnya. Rubai mazid ni mana daripada sulasi mazid, ya. Daripada sulasi dari jadi 4. Mazid ni tambah. Jadi sulasi mazid, ya. Itu lain. Sulasi mazid artinya daripada 3 jadi 4. Tapi kalau sulasi mujarrad, itu mana 3, tetap 3 daripada asal. Kalau rubai mujarrad, mana dia terbit memang 4 huruf. Tapi kalau disebut rubai mazid, daripada 4 huruf, jadi 5 huruf dan lebih. Ya. Okey, sekarang saya sebutkan dulu dahroja. Dalharojim tu maknanya memang 4 huruf, tak boleh buang salah satu. Ya, dahroja, yudahriju, dahrojatan atau dihrojan, amarnya dahrij, nahila tudahrij, isim fa'il mudahrijun, isim maf'ul mudahrojun. Ya. Baik. Apa latihan yang dibagi? Far'ana. Okey, cuba buat far'ana mudhari'nya. Yufar'inu. Far'ana yufar'inu. Dahroja yudahriju. Masdarnya apa? Far'anatan. Far'anatan atau
Fir'anan. Fir'anan. Kena ikut wazan yang dibagi. Fir'anan. Amarnya apa? Far'in. Nahinya? La tufar'in. Isim fa'il? Mufar'inun. Isim maf'ul? Mufar'anun. Mufar'anun. Ya. Far'ana yufar'inu far'anatan atau fir'anan far'in la tufar'in mufar'inun mufar'anun. Ya. Nombor 2 apa? Barhana. Mudhari'nya yubarhinu. Barhana yubarhinu, masdarnya barhanatan atau birhanan. Birhanan. Di masdar 2 kena ikut 2 juga ya. Kalau amar barhin. Barhin. Nahi la tubarhin. La tubarhin. Isim fa'il mubarhinun. Isim maf'ul mubarhanun. Mubarhanun. Mubarhinun mubarhanun. Ya. Mubarhinun mubarhanun. Ya. Okey. Saya ulang. Barhana yubarhinu barhanatan atau birhanan. Barhin la tubarhin mubarhinun mubarhanun. Nombor 3 apa? Tarjama, mudhari'nya yutarjimu, masdarnya tarjamatan. Amar tarjamatan atau tirjaman. Amar tarjim. Nahi la tutarjim. Isim fa'il mutarjimun. Isim maf'ul mutarjamun. Mutarjamun. Saya ulang ya. Tarjama, yutarjimu, tarjamatan atau tirjaman. Ya, tarjim la tutarjim, mutarjimun, mutarjamun. Sekarang ni kita nak buat kedudukan fi'il amar daripada madi ya. Kalau far'ana, ya, kita nak jadikan fi'il amar, ya, kita bunyikan bawah ya, far'in. Sebab dia 4 huruf. Ya. Far'in. Dia tak boleh bunyi bawah. Ya, fir'in. Ya, tak boleh. Far'in, ya. Kalau barhana, barhin. Barhin, bunyikan bawah. Tarjama, tarjim. Jadi cara nak ringkas, nak buat fi'il amar tanpa tengok mudhari, masdar ya. Terus fi'il amar tengok madi, kalau 4 huruf, satu atas satu bawah. Itu memang khas untuk 4 huruf. Ya, kalau far'ana, far'in, barhana, barhin, tarjama, tarjim. Cuba sebut saja, jangan tulis. Kalau far'ana, far'in, barhana, barhin, tarjama, tarjim. Macam itulah untuk 4 huruf. Begitu juga kalau 3 huruf jadi 4. Contohnya nazala. Nazala jadi 4 huruf, anzala. Kalau nak jadikan fi'il amar pun macam tu, atas bawah. Anzil. Anzala, anzil. Macam tu. Itu memang khas untuk 4 huruf. Macam tu. Ya. Jadi bunyikan atas dan bawah. Jadilah dia fi'il amar. Ya, kalau ansoro, ansir. Jadi kalau far'ana, far'in, barhana, barhin, tarjama, tarjim. Okey. Sekarang ni dalam segi makna ya, dalam segi makna cuba letakkan makna mengikut wazan. Kalau
Menterjemah. Kalau madi apa? Telah menterjemah ia. Kalau mudhari? Ia menterjemah. Kalau ia menterjemah. Kalau masdar? Penterjemahan. Penterjemahan. Kalau amar? Ya. Menterjemahlah oleh engkau. Boleh ke man? Sesuai tak? Terjemahlah oleh engkau. Barulah cantik sikit. Kalau nahi? Jangan engkau terjemah. Kalau isim fa'il? Yang menterjemah. Bolehlah yang menterjemah. Kalau isim maf'ul? Yang diterjemahkan. Yang diterjemahkan. Okey, far'ana maknanya sombong sombong. Kalau madi apa? Telah sombong ia. Kalau mudhari? Ia sombong. Kalau masdar? Kesombongan. Penyombongan lain. Jadi macam tak, masdar. Penyombongan. Kesombongan. Kalau amar? Sombonglah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau sombong. Isim fa'il? Yang sombong. Isim maf'ul? Yang disombongkan. Nombor 2 ni panjang, maknanya memberi keterangan. Ya, barhana burhan biasa memberi keterangan. Ya, mana keterangan. Tapi barhana memberi keterangan. Kalau madi apa? Telah memberi keterangan ia. Kalau mudhari? Ia memberi keterangan. Kalau masdar? Memberi pemberian keterangan. Macam tu. Memberitahu. Tak, jangan buang keterangan. Ya, memberi keterangan dah lah. Boleh lah tu masdar. Asal tak ada telah, tak ada ia, tak ada apa, itu masdar lah tu. Ya. Memberi keterangan. Okey, kalau amar? Memberi keteranganlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau memberi keterangan. Ya. Kalau isim fa'il? Yang memberi keterangan. Kalau isim maf'ul? Yang diberi keterangan. Ya, baik. Untuk akan datang, latihan dia dikatakan sebagai 4 huruf. Tapi 4 huruf yang sudah bertambah. Dikatakanlah rubai mazid. Rubai mazid ini dia 4 huruf. Mazid maknanya tambah ya. Nanti susah sangat apa makna mazid. Mazid itu makna tambah. Ya. Jadi rubai itu 4. Ya, mazid itu tambah. Ya. Kalau perempuan namanya mazidah, itu tambah namanya. Ya. Ya. Jadi kalau perempuan mazidah, kalau laki mazid. Ya. Baik. Rubai mazid ni daripada 4 huruf. Ya, contohnya yang kita tadi far'ana 4 huruf. Ya, dia jadi tambah satu lagi, jadi 5 huruf. Contohnya, itu namanya mazid. Ya. Ditambah.
Tapi rubai mazid ini hanya sekadar sampai 5 huruf lah. Ya, sampai 5 huruf saja. Itu rubai mazid. Dan kita tadi yang kita buat tu adalah rubai mujarrad. Maknanya dia terbit atau lahir 4 huruf. Kemudian daripada 4 huruf, dia boleh jadi 5 huruf. Jadi 5 huruf, kita tak sebut humasi. Kita sebut rubai mazid. 4 yang bertambah. Ya. Okey, 4 yang bertambah ni saya akan berikan nanti dan dia punya latihan sama. Nombor 1 untuk nombor 1, nombor 2 untuk nombor 2 dan seterusnya nombor 3 untuk nombor 3. Ya. Jadi buatlah latihan tu sebab kita masih dalam bab sahih. Bab sahih ni maknanya huruf-huruf yang sahih. Ya, kita belum masuk hal mu'tal lagi. Habis sahih ni barulah kita belajar yang mu'tal. Yang mu'tal tu maknanya lebih panjang pembicaraan dia. Tapi kita gunakan sistem yang mudah supaya kita sama-sama senang nak membuatnya. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama dan saya akan postkan dia punya latihan selanjutnya iaitu rubai mazid nanti. Sadaqallahul azim.